Tajuk kita pada pagi ini sudah tentu merupakan satu tajuk yang penting. Tazkiyatun nafs, penyucian atau pembersihan jiwa. Kemudian dikaitkan pula dengan ahli sunnah wal jamaah, juga golongan batiniyah. Istilah ahli sunnah wal jamaah itu sudah tentu kita dah faham, iaitu kita adalah golongan firqah an-najiyah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang bermaksud umat Yahudi berpecah kepada 71 firqah kumpulan, umat Nasrani berpecah kepada 72 kumpulan, manakala umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan berpecah kepada 73 firqah ataupun kumpulan, semuanya finnar, akan masuk neraka kecuali firqah wahidah. Bila ditanya apa dia firqah, apa dia firqah yang najih itu, Rasulullah jawab, ma alaihi ana wa ashabi. Jadi apa, iaitu manhaj ataupun cara hidup di mana aku berada dan sahabat-sahabatku. Untuk supaya kita nak elak daripada kekeliruan, sebab ramai sangat orang duk mengaku dia ahli sunnah wal jamaah, kadang-kadang tak ikut setaman apa mengaku juga ahli sunnah wal jamaah. Tapi adakah manakah satu antara ramai umat Islam berjuta-juta, beratus juta umat Islam ni, dah berapa generasi, 14 generasi yang dikata firqah najiyah itu. Itu kita kena faham bahawa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni boleh dilihat dari dua sudut. Satunya dipanggil ummatud da'wah, umat dakwah. Umat dakwah ni umat sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk mendakwah, memanggil, menjemput manusia kepada Islam, maka semuanya umat Nabi Muhammad lah. Termasuklah yang kita orang Islam, orang Kristian, orang Yahudi, orang Buddha, orang Hindu, macam-macam, itu umat Nabi Muhammad dari sudut dakwahnya. Maknanya Nabi berdakwah kepada semua manusia. Tapi satu lagi pengertian umat Islam atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah yang umat yang responsif, umat yang menyahut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dipanggil ummah istijabah, umat yang menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang najiyah, yang terselamat daripada api neraka. Macam-macam lah, ya. Kadang-kadang kita duk berebut sama-sama, kita akulah apa yang dimaksudkan dengan ummah najiyah ni. Orang lain pun kata macam tu dia. Tapi untuk memudahkan kita faham, semuanya yang terima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat istijabah dia. Tak kira nama-nama jenama macam-macam ni, ya. Insya-Allah kita doakan semuanya ialah ummah firqah najiyah tadi. Mengenai dengan kepentingan tazkiyatun nafsi, kita nak terang dulu apa tazkiyah ni. Tazkiyah ni kata bahasa Arab, zakka yuzakki. Antaranya kita sebut ibadat rukun Islam yang ketiga itu kita panggil zakat, ya. Zakat juga tujuannya ialah dia berperanan menyuci, ya, menyuci hati kita, jiwa kita daripada sifat-sifat kedekut, sifat keakuan, terlalu cinta kepada harta, dan sebagainya itu, ya. Maka kita keluarkan zakat untuk menyucikan diri kita dan juga menyucikan harta kita yang tinggal, yang baki lagi itu, ya. Itu zakat yuzaki, maksud penyucian. Bila kita sebut penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, an-nafsu jiwa, kadang-kadang
terkeliru juga mana satu ni, kadang-kadang sebut ruh, ya, ruh tarbiyah ruhiyah atau rohaniyah, ruh. Kemudian ada perkataan qalb, kita terjemah hati atau jantung. Lepas tu ada jiwa. Kalau baca dalam buku-buku sastra ada pula perkataan sukma dan sebagainya. Jadi sebenarnya dia sebenarnya ruh kita, namanya berbeza mengikut peranan, ya, mengikut peranan. Jadi asalnya ruh, bukan makna kita ada macam-macam banyak ruh, satu je. Satu ruh, tapi namanya kadang-kadang dia berperanan berfikir, maka kita panggil al-aql, akal. Ruh juga, ya. Kalau kita merasa bertakwa kepada khusyuk waktu semayang, ataupun waktu kita rasa kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut khasyah pada Allah Subhanahu wa taala, itu disebut hati itu, ya, hati. Manakala jiwa, wa nafsin wa ma sawwaha, jiwa itu dikatakan, yang saya bacalah, ya, ialah keadaan ruh bila dia bersatu dengan jasad. Kita kata jiwa, ataupun orang sastra sebut kata sukma, sama juga. Jadi sebenarnya ruh, tapi dia dinamakan dengan nama yang berbeza, itu mengikut peranannya. Bila dia fikir, akal. Bila dia merasa, hati, begitu, ya. Jangan silap faham. Kemudian bila dikata tazkiyah ruhiyah ataupun tazkiyatun nafsi ni, pembersihan, zaki, membersihkan dengan apa? Dia ada dua cara dia. Ya. Tahliyah. Dua. Ingatlah. Tahliyah. Bunyi nak sama. Eja han kha. Maknanya tahliyah artinya kita menyingkirkan, kita buang atau hapuskan sifat-sifat yang mazmumah daripada diri kita. Sifat yang terkeji, tercela. Dalam bahasa Arab, sifat mazmumah. Itu kita cuba usahakan, ya, kita buang, singkirkan daripada diri kita sifat-sifat yang tercela ini. Sebaliknya kita tahliyah, kita hiaskan diri kita. Tahliyah mana? Hiasan, ya. Kita penghiasan. Mana kita hiaskan diri kita sebaliknya dengan sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Bila kita lakukan tazkiyah ini, artinya kita buang sifat-sifat yang buruk tu daripada diri kita, kita tanamkan, ya, sifat-sifat sebaliknya, sifat-sifat yang baik, yang terpuji di dalam diri sanabari kita. Caranya ialah dengan pertama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari sudut akidahnya. Suci diri kita dari sudut akidah, iaitu kita buangkan segala syirik, segala bentuk dan warna syirik daripada diri kita, ya, dengan sebaliknya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam fikiran kita, dalam perbuatan kita, semuanya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan daripada sifat-sifat syirik, nifaq dan sebagainya itu, ya, yang buruk-buruk itu, ya, dengan percaya, berpegang teguh kepada akidah tauhid ini. Yang seterusnya ialah melalui ibadat-ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendirikan solat fardu, dan ibadat-ibadat lain yang fardu juga, seperti puasa pada bulan Ramadan dan seumpamanya, ya. Iaitu kita bersihkan melalui amalan-amalan ibadat. Sama ada yang wajib dan kita tambah yang sunat. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Hurairah, seperti mana yang kita boleh baca dalam Sahih Al-Bukhari, daripada riwayat Abu Hurairah,
di mana dalam satu hadis kursi Abu Hurairah kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, apa tu maksudnya, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu. Tidak adalah amalan hambaku untuk mendekat, usaha-usaha untuk mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku suka, yang lebih aku kasihi daripada melakukan perkara-perkara yang aku fardukan ke atas mereka. Itu Allah amat suka bila dia fardukan, dia wajibkan ke atas kita sembahyang, solat, kita lakukan solat. Dia wajibkan ke atas kita puasa, kita lakukan puasa. Dia wajibkan zakat pada harta yang cukup nisab sampai haul dan sebagainya, syarat-syaratnya, maka kita keluarkan zakat. Kita berkuasa, kita mampu dari segi keuangannya, keselamatannya, kesehatannya, pergi ke Mekah mengerjakan haji, kita lakukan. Itu yang Allah paling suka sekali. Tetapi di samping itu untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk mendapat kasih Allah Subhanahu wa taala, mendapat keberkatan dalam hidup kita ini, kita kena tambah dengan nawafil. Kita kena tambah dengan amalan-amalan sunat. Allah tak wajibkan, tapi kita tahu Allah suka kalau kita lakukan. Ya. Kalau saya ada seorang pekerja di bawah saya, ya, kerja rumah saya suruhlah dia buat itu satu A, B, C, D. Dia buat A, B, C, D. Tapi di samping itu dia tahu, tuan rumah ni suka aku buat yang dia tak suruh pun. Tolong angkut ayam, dia tak suruh pun. Dia suruh sapu sampah ya, kan. Angkut ayam. Kadang-kadang tolong pergi beli apa yang kat makcik, dan sebagainya. Dia tahu tuan rumah suka. Jadi dia buat. Maka bertambah sayanglah tuan rumah tu pada dia. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tak suruh dia kita tahu banyak benda-benda sunat ni. Kita buat. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala suka kita lakukan. Maka bila kita lakukan itu, kita mendapatlah wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayha bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu alladhi yubtishu bih wa rijlahu alladhi yamshi bihi fa idza sa'altani fa idza sa'alani fa ajabtuhu, lebih kurang tu ya, kama qala wa idza sta'adani fa a'izadnahu. Maksudnya lepas buat yang wajib tadi, hamba aku itu sentiasalah cuba nak dekatkan diri dia kepada aku dengan nawafil, dengan amalan-amalan sunat ni, sehingga akhirnya aku jatuh kasih kepada hamba aku tu. Bila Allah kasih, bukan manusia kasih, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah yang kasih, pencipta kita kasih kepada kita, ya. Maka fa iza uhibbahu fa iza ahbabtahu apabila aku jatuh kasih kepada hamba-Ku itu, maka segala amalannya aku berkati, sehingga dia tengok, dia dengar dengan seolah-olahnya dia dengar dengan pendengaran aku, dia melihat dengan penglihatan aku, dia memukul sesuatu dengan pukulan aku, dia jalan dengan kaki seolah-olahnya. Maksudnya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kata wali Allah ni, ya. Itu semuanya terjadi apabila kita berusaha menyucikan diri kita tadi. Di samping kita buangkan sifat-sifat yang buruk tu, mazmumah tu, yang tercela tu, kita tanam ya, sifat-sifat sebaliknya, sifat-sifat yang baik itu. Itulah maksudnya lebih kurang mafhum ataupun konsep tarbiyatun nafs dalam Islam. Dan ini penting kerana ini kerja Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Allah firman apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, doa dia. Rabbana asfihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa
zakkihim innaka antas samiul alim. Artinya, ya Allah, Nabi Ibrahim berdoa, bangkitkan, utuskan di kalangan anak cucu aku ni nanti ya seorang rasul yang peranannya apa? Peranannya ya yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kitab Allah dan hikmah, iaitu ulama kata sunnah-sunnah ni ya, wa yuzakkihim, ya, mentazkiyahkan mereka, maknanya menanamkan sifat-sifat yang baik ke dalam diri mereka dan menyingkirkan sifat-sifat yang buruk, yang jahat daripada diri mereka. Itu peranan Allah. Dan dalam ayat lain, surah yang sama, surah Al-Baqarah 151, Allah menegaskan, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Artinya demikianlah bila Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia, Allah berfirman dalam ayat tadi, demikianlah kami utuskan di kalangan kamu wahai anak cucu Ibrahim seorang rasul yang peranannya ialah untuk mengajar, mentazkiyahkan kamu, ya, peranan yang kita sebutkan tadi, dan juga mengajar kamu kitab dan hikmah. Walaupun sebelum itu orang Arab kita tidak ada ilmu tentang ini semua. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Begitu juga Rasul ini mengajar pengikut-pengikutnya apa yang dulunya mereka tidak tahu. Jangan-jangan ini aku pasal yang mendalam. Jadi kita lihat bahawa ahli sunnah ialah golongan yang melaksanakan tazkiyah ini melalui yang kita sebutkan tadi, takhliyah dengan tahliyah tadi. Jadi inilah yang perlu dipahami oleh umat Islam supaya umat Islam semua berusaha melaksanakan tazkiyah ini mengikut caranya yang betul, iaitu cara yang ditunjuk, yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baginda mentazkiyahkan. Tarbiyah ni kadang-kadang dia masuk, dia jadi apa itu, lebih kurang sinonim saja, sinonim saja. Jadi itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda mendidik, mentazkiyahkan sahabat-sahabat baginda. Yang dahulunya kita tahulah orang Arab, ya, sebelum Islam, zaman jahiliyah, bagaimana teruknya kehidupan mereka, bagaimana sesatnya mereka daripada agama Allah yang sebenarnya, menyembah berhala, akhlak pun teruk dan sebagainya, sehingga tanam anak perempuan hidup-hidup dan sebagainya. Maka akhirnya, ya, orang Arab ini terbentuklah pribadi mereka itu dengan sebagai satu pribadi yang unggul, yang akhirnya mereka mengajar kepada orang-orang lain juga. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Orang yang lain Arab bila dia ikut jejak langkah mereka, maka orang Islam lah maksudnya, semuanya kita lihat akhlak mereka, kelakuan mereka, di samping i'tiqad mereka yang salah jadi i'tiqad yang betul, akhlak mereka yang buruk menjadi akhlak yang baik dan sebagainya. Maka itulah yang kita kenaki supaya kita mengikut jejak cara tazkiyah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Mongol, tuan-tuan dan puan-puan, dia serang Baghdad, dia bunuh beribu ulama, dia bakar kitab-kitab apa semua. Liar mereka ini. Kalah, orang umat Islam dikalahkan oleh orang Mongol, orang Tatar. Kadang-kadang sebut Tatar, kadang Mongol, ya. Puak-puak Genghis Khan ni. Tetapi tahu dah, akhirnya orang Mongol, orang Tatar ni masuk Islam. Ini tidak pernah berlaku dalam sejarah. Tak pernah berlaku dalam sejarah itu, ya. Dalam sejarah orang menang masuk agama orang kalah. Biasanya kalau orang tu menang, dia paksa orang yang kalah tu masuk agama dia. Tapi dia tidak, terbalik. Orang Islam kalah perang dengan orang Tatar, akhirnya
orang Tatar masuk Islam. Kenapa? Karena keunggulan akhlak mereka. Karena mereka telah ditazkiyah begitu rupa sehingga cantik. Ya, orang Mongol, orang Tatar ni tergoda dengan keindahan pribadi orang Islam, akhirnya membawa mereka kepada menganut agama Islam.